Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Sumbangan tunai rahmah STR Fasa 1 2024 disalurkan kepada 8.2 juta penerima bermula hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap peningkatan bayaran STR yang ketara tahun ini dapat meringankan beban rakyat. Beliau yang juga Menteri Kewangan dalam hantaran di Facebook berkata bayaran maksimum STR bagi isi rumah pada tahun ini ditingkatkan lebih 66% kepada RM500. Ini berbanding RM300 tahun lepas. Datuk Seri Anwar akur kenaikan harga barang merupakan masalah utama yang membelenggu sebilangan besar rakyat. Kementerian Kewangan dalam kenyataan sebelum ini memaklumkan penerima daripada kategori isi rumah berpendapatan RM2,500 dan ke bawah akan menerima RM500 melalui pembayaran STR Fasa 1. Manakala isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM5,000 layak menerima RM100 hingga RM300. Penerima bagi kategori warga emas tiada pasangan dan golongan bujang pula masing-masing akan menerima RM150 dan RM100. Sementara itu, bayaran bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada setiap murid secara sekali bayar akan memberi manfaat kepada murid seluruh negara. Rata-rata ibu bapa memberikan reaksi positif, meringankan beban mereka untuk memulakan sesi persekolahan Mac depan. Terima kasih kerajaan bagi bantuan sekolah. Bantuan tu boleh tolong. Kalau nak beli baju, nak beli buku. Terima kasih kerajaan yang bagi bantuan untuk sekolah SK Bukit Pantai. Rasa bantuan RM150 tu dapat jugalah menampung perbelanjaan anak untuk buka sekolah nanti kan. Saya rasa RM150 tu okeylah, berbaloi jugalah buat masa ni. Dengan adanya bantuan ni dapatlah mengurangkan beban pada saya yang dia akan bermula sekolah pada bulan 3 ni nanti. Alhamdulillah dengan bantuan ni dapat meringankanlah kita untuk membeli barang-barang sekolah yang ada sekarang ni. Lagipun sebab tu sekarang ni banyak barang-barang dah naik, jadi sedikit sebanyaklah dapat meringankanlah kami pihak ibu bapa untuk menyediakan barang-barang keperluan di sekolah. Perlu untuk pembayaran anak-anak bersekolah kan. So kerajaan bantu pun kira bersyukur alhamdulillah lah untuk bantuan budak-budak ni. Macam saya, bantuan yang akan dapat ni, saya lebih kepada beli barang-barang sekolah anak lah. Buku sekolah. Kalau ada sedikit lebih tu, saya akan belikan dia stoking ataupun seluar sukan ke. Kementerian Pendidikan memaklumkan bantuan itu akan memberi manfaat kepada lebih 5 juta murid di seluruh negara. Al-Sultan Abdullah akan menamatkan tempoh sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 esok. Di Pahang, persiapan rapi sudah diatur bagi memastikan keberangkatan balik baginda dan Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandar berjalan lancar. Laporan Atira Haswah. Persiapan demi persiapan telah pun menghampiri penghujungnya sebelum tiba majlis keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke negeri Pahang esok. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Sambutan Istiadat Datuk Sabariah Saidan, perancangan teliti diatur bagi memastikan segalanya berjalan lancar. Yang di-Pertuan Agong akan berangkat pulang ke negeri dan persiapan setakat ini telah hampir lebih 90% lah. Tinggal hari ini kita cuma nak tinggal masuk perhiasan-perhiasan juga kerusi-kerusi untuk para tetamu yang akan hadir pada hari tersebut. Beliau yang juga Esko Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri menegaskan demikian selepas selesai raktai penuh istiadat di Pangkalan Udara Kuantan. Petugas keselamatan akan ditempatkan di setiap sektor dan laluan bagi mengawal lalu lintas dan menjamin keselamatan rakyat yang dijangka memenuhi laluan perarakan diraja esok. Saya mewakili rakyat Malaysia lah, terutama rakyat Pahang, ingin mengucapkan selamat kembali Pahang, terutama Pekan, Kuantan, dan semoga baginda dikurniakan kesihatan yang baik, boleh mentadbir negeri dengan baik dan aman, sesuailah dengan nama negeri Pahang ni, Pahang Darul Makmur.
Hamba Patik Raya Pahang mengalu-alukan kepulangan tuanku bersemayam di negeri Pahang semula dan selamat berangkat pulang ke negeri Pahang ke rumahmu. Doalah tuanku. Lama tak jumpa Anggung. Nanti dia datang. Adik nak jumpa. Happy. Selamat pulang ke Pahang Baginda dan amat berterima kasih atas permintaan Baginda selama 5 tahun ini. Maju Malaysia. Raptai penuh istiadat turut mendapat perkenan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mencemaduli ke Pangkalan Udara Kuantan. Dijangka lebih 10,000 rakyat jelata hadir bagi menzahirkan kerinduan terhadap Seri Paduka Baginda berdua. Atira Aswah, RTM. Yang di-Pertuan Agong cukup dikenali dengan sifat mesra dan cakna kesejahteraan rakyat. Projek Rumah Rakyat Al-Sultan Abdullah atau ringkasnya Rurasa bukti keprihatinan baginda terhadap nasib rakyat di Pahang yang dilanda musibah banjir. Laporan Rozi Hanis Abdul Rahman. Projek kurniaan baginda melalui Yayasan Al-Sultan Abdullah itu melibatkan 4 fasa pembinaan 790 unit kediaman. Ia bermula pada 2022 dan dijangka selesai tahun depan. Bagi penerima yang tinggal di kawasan banjir, reka bentuk kediaman bertiang menjadi penyelamat. Jika dahulu bila tiba musim tengkujuh, penduduk terpaksa mengangkat barang ke tempat lebih tinggi. Tapi tak semuanya dapat diselamatkan. Malah penduduk juga terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara. Namun kini segalanya berubah. 12 keluarga daripada kalangan B40 di Kampung Temai Hulu Pekan kini mampu mengukir senyuman apabila dipilih menjadi penerima Rurasa. Sebelum ini, setiap kali musim tengkujuh, penduduk di Perumahan Rakyat Termiskin PPRT Desa Al-Ayubi Kampung Temai Tengah terpaksa mengemas barang dan memindahkannya ke tempat tinggi apabila air sungai mula melimpah. Bila adanya rumah pendapatan baru ni, alhamdulillah memang masa banjir, kira banjir besar juga ni kan, ke bawah sana tu memang air naik besar. Alhamdulillah air tidak dah dalam seperti yang sebelum ni. Alhamdulillah barang pun memang selamat dah. Tak adalah macam tu hari nak angkat-angkat barang, turun barang. Alhamdulillah sangat di sini. Sementara itu, Muhammad Saleh Abdullah, 70 tahun berkata, beliau telah menetap di rumah lamanya hampir 30 tahun. Dan setiap kali banjir, pusat pemindahan sementara menjadi kediamannya. Saya di sini dan semua penduduk di sini, saya suka hati dan lega duduk di sini. Tengok keadaan rumah di sini. Keadaan yang rumah yang selesa, tinggi 8 kaki tiang ni tinggi dah. Lepas dah daripada saya rasa daripada banjir kecil, daripada banjir yang sederhana terlepas dah. Meskipun kediaman Muhammad Ali Anwar Ahmad 47 tahun sebelum ini juga bertiang, namun disebabkan kedudukannya yang berada di kawasan rendah, rumah itu sentiasa digenangi air banjir. Kebiasaannya kampung itu akan dilanda banjir hingga ke paras pinggang. Tetapi jika hujan lebat berterusan, air boleh naik ke paras bumbung rumah. Alhamdulillah pada yang memberi itu, pada tuanku, lepas tu kerajaan UAE. Terima kasih kepada dia orang yang memberi rumah ni. Tidak ke rumah sana, macam ni lah keadaan. Keadaan dulu macam ni. Dan sikit sana lagi tu. Alhamdulillah lah. Rurasa kurniaan tuanku, tempat berlindung bumbung berteduh. Junjung kasih duli tuanku, makmurkan rakyat dengan bersungguh. Rozi Hanis Abdul Rahman, RTM. 7 laluan di sekitar Ibu Negara akan ditutup penuh manakala 13 laluan lagi ditutup secara berperingkat bermula 6 pagi esok. Ia bagi memberi laluan istiadat keberangkatan balik yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kita juga ada beberapa jalan lain yang akan ditutup mulai 9 pagi dan dibuka secara berperingkat, iaitu Jalan Damansarah ke arah Jalan Parlimen, Jalan Sultan Abdul Halim ke arah Jalan Parlimen, Lebuh Raya Sultan Iskandar ke arah Jalan Parlimen, Jalan Kuching ke arah Bulatan Dato' On, Jalan
Sultan Salahuddin ke arah Bulatan Dato' On, Jalan Kuching, Jalan Sultan Ismail ke arah Bulatan Dato' On dan Jalan Tun Perak ke arah Bulatan Dato' On. Manakala antara jalan ditutup sementara ialah Lebuh Raya Sultan Iskandar ke arah Jalan Damansara, Jalan Travers ke arah Jalan Damansara dan Jalan Sultan Hishamuddin ke arah Jalan Damansara. Orang ramai boleh menyertai lambaian kasih di sepanjang Jalan Parlimen hingga ke arah Bulatan Dato' On. Selagi ada bulan dan matahari, begitulah kesetiaan rakyat kepada raja dan negara kekal abadi. Ikuti istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Secara langsung di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Daulat Tuanku. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta. Ia melibatkan 7 kenderaan mewah, 38 syarikat dan 25 hartanah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Tun Daim, 86 tahun didakwa mengikut Seksyen 36-2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara tidak melebihi 5 tahun dan denda RM100,000. Mahkamah bersetuju menetapkan jaminan RM280,000 dengan seorang penjamin warga negara. 22 Mac depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes dan penyerahan dokumen. Lebih 400 lokasi titik panas dikenal pasti berisiko mengalami kebakaran susulan ramalan cuaca lebih kering bulan depan. Justru bomba akan fokus terhadap kawasan tanah gambut, pusat pelupusan sampah pihak berkuasa tempatan PBT dan lokasi pelupusan sampah haram. Jadi saya minta supaya masyarakat bersama dengan pihak media khususnya untuk mewar-warkan kepada publik untuk tiga-tiga tempat ni kita cakap dia tak perlu pun kita memulakan kebakaran kan. Tetapi kalau ada individu atau kumpulan yang tidak bertanggungjawab memulakan kebakaran, kita mohon juga supaya dia maklum dengan kita dengan cepat. Kita buat pemantauan melalui sistem juga. Tetapi yang paling penting orang cakap yang paling efektif sebenarnya pengesanan ialah mata manusia itulah, maksudnya dia boleh lihat, dia boleh beri maklumat dengan tepat lokasi keadaan kebakaran untuk membolehkan kita bertindak dengan lebih baik. Pihaknya turut bersiap siaga dari segi aset dan keanggotaan untuk menghadapi musim kering. Jumlah penduduk yang masih ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS di 3 negeri tidak banyak berubah. Sehingga pukul 4 petang tadi, 521 orang masih berlindung di 33 PPS di Dungun. Cuaca baik di beberapa tempat membolehkan penduduk pulang ke rumah masing-masing secara berperingkat. Perkembangan banjir di Pahang. Di Pahang, jumlah penduduk terjejas kekal 22 orang daripada 5 keluarga. Mereka ditempatkan di 1 PPS di Rompin. Di Johor, 29 orang masih berlindung di 1 PPS di Kota Tinggi. Cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Anis Nabila Muhammad.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan merah. Amaran ini akan berkuat kuasa sehingga 30 Januari nanti dan amaran ini melibatkan kawasan perairan Tioman, Kondor, Bungguran, Reef South, Reef North, Layang-Layang, Labuan dan Palawan. Perlu diingatkan ketinggian ombak pada ketika ini dijangka boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, menjelang pada sehingga 2 Februari nanti, penumpuan angin dijangka boleh berlaku di Malaysia Timur. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada bagi beberapa bahagian di negeri Sarawak dan amaran ini akan berkuat kuasa mulai esok sehingga 31 Januari nanti dan amaran ini melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah di negeri Sarawak. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran yang sama bagi beberapa bahagian di negeri Sabah yang akan berkuat kuasa mulai 1 sehingga 2 Februari nanti. Dan amaran ini melibatkan bahagian Sandakan dan Kudat di negeri Sabah. Oleh itu, penduduk dan kawasan bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami serta pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Pahang, 1-2 tempat di pedalaman negeri Selangor, pedalaman negeri Sembilan, negeri Melaka dan juga barat Johor. Dan keadaan cuaca ini dijangka boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan kini dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat, tengah di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Sandakan di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca di negeri Sabah dan tengah Sarawak ini dijangka boleh beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di bahagian selatan negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti dan dijangka juga boleh berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Majlis Angkat Sumpah yang di-Petua Negeri Sarawak ke-8. Perancangannya kita langsung bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan, Vi.
Ya, terima kasih Sahi. Yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebentar tadi mengangkat sumpah sebagai Yang di Pertuan Negeri Sarawak ke-8 di Dewan Lapau, Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Beliau mengangkat sumpah di hadapan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Datuk Abdul Rahman Sebli dan disaksikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Timbalan-Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Rawang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Terdahulu sejurus tiba di dataran pembarisan Kompleks Dewan Undangan Negeri. Tun Dr. Wan Junaidi menyempurnakan istiadat kawalan keselamatan utama. Tun Dr. Wan Junaidi, 77 tahun, dilantik sebagai Yang di Pertuan Negeri Sarawak mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak bagi tempoh 4 tahun bermula 26 Januari 2024 hingga 26 Januari 2028. Beliau menggantikan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang menyandang jawatan itu sejak 1 Mac 2014. Tun Dr. Wan Junaidi menerima surat cara daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam istiadat pengurniaan surat cara pelantikan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Balai Rum Kecil Istana Negara pada Jumaat lepas. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 oleh Kerajaan Sarawak telah mendapat perhatian pemain industri ekonomi hijau di peringkat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, selain Kerajaan Persekutuan, PCDS 2030 turut menarik minat Kesatuan Eropah EU. Beliau menyatakan demikian pada penutupan Forum Kepimpinan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC Sarawak di Langkawi semalam. Menurut Premier, Sarawak dijangka akan menerima kunjungan daripada duta negara-negara EU serta pelabur luar yang tertarik mengenai PCDS 2030 serta keseriusan negeri ini ke arah membina ekonomi hijau. Justru beliau berharap setiap GLC dapat memahami usaha Kerajaan Sarawak dan bergerak bersama menuju tenaga boleh diperbaharui. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Johari berkata Kerajaan Sarawak mahu pembangunan yang giat dilaksanakan ketika ini turut memberi manfaat kepada seluruh rakyat ke arah matlamat pembangunan mampan SDG. Ujar beliau, matlamat pembangunan bukan setakat diukur menerusi pertumbuhan keluaran dalam negara khasa KDNK tetapi penjanaan ekonomi yang boleh memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama sebuah syarikat pengeluar tuala wanita telah menjalin kerjasama menerusi program Kasih Remaja, Sihat dan Selamat untuk menoktahkan stigma haid dalam kalangan masyarakat Malaysia. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata stigma haid masih tebal dalam kalangan masyarakat terutama di luar bandar kerana kesukaran mendapat akses kepada sanitasi dan produk kebersihan haid. Rasanya masih, terutama sekali mereka yang berada di luar bandar, mereka sebab apabila mereka tidak mempunyai kemudahan yang betul-betul membantu mereka untuk melindungi daripada diketahui oleh orang, stigma ini masih berlaku. Laporan kajian status pengurusan haid dalam kalangan pelajar perempuan di sekolah menengah yang dilaksanakan tahun lepas mendapati 9.9% remaja perempuan mempunyai masalah untuk mendapatkan produk pengurusan haid. Sarawak merekodkan perasusan tertinggi kurangnya akses mendapatkan produk pengurusan haid iaitu 15.2%. Menurut Datuk Seri Nancy, program berkenaan juga bagi memfokus kepada pendidikan dan kebersihan haid serta kesihatan reproduktif yang komprehensif. Ia turut memberi pemahaman kepada golongan lelaki agar haid menjadi perkara normal dalam kehidupan harian. Bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program tersebut di Kuching, Datuk Seri Nancy mendedahkan 5.3 juta ringgit diperuntukkan untuk pelaksanaan program tersebut yang menyasarkan penyertaan 600,000 remaja perempuan berumur 13 hingga 17 tahun selama 3 tahun di seluruh negara. Program tersebut juga dilaksanakan dengan sokongan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan Yayasan Kebajikan Negara. Peluang kerjaya yang tinggi dalam e-sukan antara faktor ramai belia aktif dalam bidang tersebut termasuk di luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang, perubahan teknologi merupakan faktor utama yang mengalih minat belia terhadap permainan bentuk video.
Katanya, ramai belia mula berjinak dalam bidang tersebut yang membolehkan mereka mendapat pendapatan lumayan menerusi pelbagai pertandingan peringkat tempatan dan antarabangsa. Meskipun memandang positif perkembangan itu, Datuk Rubiah turut menyambut baik usaha persatuan-persatuan elektronik yang mula melibatkan budaya dan warisan dalam penganjuran kejohanan isukan termasuk lukisan elektronik. Beliau berkata demikian pada semarahan e-sport championship bertemakan Culture X Digital Heritage in Digital Era di Kota Semarahan. Kejohanan kali ini anjuran gabungan 4 persatuan elektronik di Semarahan melibatkan 500 peserta yang bersaing dalam 3 jenis isukan. Pasukan Pembangunan Komuniti Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan pada hujung minggu lepas telah menyumbang bakul makanan kepada 76 keluarga berpendapatan rendah dan miskin dari kawasan Dewan Undangan Negeri Bawang Asan di Sibu. Sumbangan tersebut adalah bersempena dengan perayaan Tahun Baru Cina. Ketua Pasukan Pembangunan Komuniti SUPP Cawangan Bawang Asan, Kevin Lau berkata, pengagihan sumbangan dijalankan di 5 lokasi iaitu di Empawa, Jalan Yu Caito, Sungai Bidut, Kafe Selalo Paradom dan Taman Indah di Tekuk. Pengagihan sumbangan turut dibantu oleh Ketua Kaum, Ketua Masyarakat serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan berkenaan bagi mengenal pasti keluarga terlibat. Antara yang menerima bantuan adalah seorang wanita warga emas berusia 100 tahun. Jelas beliau, bantuan itu bertujuan untuk memberi keceriaan kepada penerima sumbangan menjelang perayaan Tahun Baharu Cina yang bakal tiba. RTM Sarawak menerusi unit pemasaran, promosi dan kawal selia menyediakan pakej menarik pengiklanan bagi tahun 2024. Ketua Unit Pemasaran, Promosi dan Kawal Selia RTM Sarawak, Hasfazilawati Hasbi berkata pakej iklan bagi bulan Ramadan juga telah dibuka bagi rakan strategik dan mereka yang ingin menaja pelbagai program sedia ada di RTM. Rakan-rakan strategi kita yang berminat untuk bersama kami menjadi rakan strategik ataupun berkolaborasi untuk program-program yang sedia ada di RTM. Jadi boleh berhubung dengan pegawai kami di RTM Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Jelajah Pemasaran Kamek Singgah Sibu di Sibu. Majlis turut dihadiri rakan-rakan strategik bertujuan menjalin kerjasama erat bersama RTM Sarawak. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Paparan dari negeri di bawah bayu, pihak swasta dialu-alukan bekerjasama bantu kerajaan sediakan keperluan di sekolah luar bandar. Perinciannya terus sahaja bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Sahi. Pihak swasta dialu-alukan bekerjasama dengan kerajaan untuk membantu menyediakan keperluan sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata ia penting bagi memastikan sesi pembelajaran dan pengajaran serta kemenjadian murid dapat dicapai dengan lebih berkesan. Kita sangat mengelola-olakan usaha sama daripada sektor-sektor swasta bersama-sama dengan Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah untuk membantu apa-apa juga keperluan yang ada di sekolah-sekolah di Negeri Sabah ini. Jadi saya selaku wakil rakyat di kawasan Dun Bingkur ini sangat mengelola-olakan siapa saja daripada sektor-sektor swasta.
Datuk Robert ditemui RTM selepas merasmikan bilik sensori dan bangunan pendidikan khas integrasi di SK Bingkur, Keningau. Dalam majlis ini, Guru Pendidikan Khas SK Bingkur, Dr. Valerie Willavon Primus yang telah memenangi Anugerah Pendidikan RISE 2023 dari College Taylors memaklumkan hadiah kemenangan RM10,000 digunakan untuk membina bilik sensori, mengubah suai rumah guru dan ruang pembelajaran. RM10,000 itu telah dibangunkan bilik sensori yang ada sekarang di belakang saya ini dan telah saya guna keseluruhannya untuk bangunan bilik sensori ini. Dan ini adalah bilik sensori yang pertama di pedalaman Keningau. Berasa bertuah kerana adanya Dr. Valerie sini dapat direalisasikan. Jadi apa yang diimpikan selama ini dapat direalisasikan, mewujudkan bilik sensori itu. Dan diharap ini akan dapat menambah baikkan pencapaian anak-anak murid dan minat mereka. Sebelum ini, anugerah RISE dari College Taylors turut dimenangi sekolah di Sarawak, Pahang dan Kedah. Kerja-kerja menaik taraf jalan utama dalam kawasan Dun Bengkoka perlu dipercepat bagi memberi akses kepada lebih 5,000 penduduk di kawasan itu yang melibatkan Jalan Narandang dan Jalan Kanibungan ke Jalan Bongkol Pitas sejauh 20 km. Ahli Parlimen Kudat Datuk Verdon Bahanda yakin dengan menaik taraf jalan-jalan berkenaan ia akan memudahkan penduduk kampung membawa hasil tani untuk dipasarkan ke bandar sekaligus meningkatkan ekonomi mereka. Saya telah menyuarakan perkara ini agar disegerakan oleh pihak kementerian, khususnya Kementerian KKDW, dan kita harap supaya ia dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya tahun ini ataupun tahun hadapan. Ya, sebab jalan ini telah terbiar begitu lama. Beberapa jalan lain di daerah Pitas juga perlu dinaik taraf segera, melibatkan Jalan Telaga, Mangkapon dan Jalan Mapad. Sementara di Pulau Bangki Kudat, Datuk Verdon mencadangkan agar satu jalan utama dibina bermula dari Kampung Karakit ke Kampung Dogoton bagi memudahkan perhubungan darat penduduk di pulau tersebut. Lebih 3,000 pengunjung memanfaatkan perkhidmatan komuniti bergerak MCS yang berlangsung di Dewan Seri Gum-Gum Sandakan, program anjuran Perbendaharaan Malaysia Negeri Sabah yang disertai 59 agensi kerajaan dan bukan kerajaan itu merupakan kali ketiga diadakan dan lokasi kedua tahun ini. Menurut Pegawai Kewangan Persekutuan Perbendaharaan Malaysia Negeri Sabah, Rafidah Datuk Derin, MCS memudahkan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar untuk mendapatkan perkhidmatan kerajaan. Jadi melalui program MCS, kita menyediakan perkhidmatan ini secara bersepadu. So banyak agensi turun sekali. So apabila mereka datang ke tempat program, mereka boleh berkunjung ke kemah-kemah daripada pelbagai agensi dan menikmati perkhidmatan itu. Rafidah berkata pihaknya menyasarkan 12 MCS diadakan tahun ini bagi menyantuni masyarakat agar tidak tercicir mendapatkan inisiatif perkhidmatan yang disediakan. Menjelang sambutan perayaan Tahun Baharu Cina, Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bahagian api-api turun padang menyantuni masyarakat di kawasan itu. Lebih 100 ahli diketuai ketua bahagiannya, Datuk Faisal Yusof Hamdain Dego bersama Ketua Pergerakan Pemuda Syahrul Safwan Najwan Faisal turun padang menyantuni komuniti dan peniaga di Jalan Gaya Kota Kinabalu. Ketika ditemui media, Syahrul Safwan berkata program turun padang itu antara platform mendekati rakyat serta memupuk semangat perpaduan pada setiap perayaan yang diraikan. Also, additionally, we'll be symbolically sharing two mandarins to each passerbys and patrons. This is just to symbolize the traditional gesture of gifting oranges as a symbol of good fortune, prosperity, but most importantly, togetherness. In this context, the togetherness of the api-api community. Program ini yang kita anjurkan pada hari ini adalah in conjunction with the Chinese New Year. We just want to make an impact. It is working togetherness dengan pemuda, belewanis dan juga wanita. Of course, penerimaan kita pada hari ini orang kata boleh tengok banyak muda-mudi dan kita tengok parti ini adalah untuk semua.
Sempena program ini, sebanyak 1,200 kalender diagihkan kepada pemilik premis dan peniaga di Jalan Gaya Kota Kinabalu. Pasukan bola sepak Keningau FA muncul juara dalam kejohanan bola sepak Piala Safa peringkat negeri Sabah yang berlangsung di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu semalam selepas menewaskan pasukan Nabawan FA 4-3. Pasukan Keningau FA menerima wang tunai RM15,000, trofi, piala, medal dan sijil penyertaan yang disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya. Bercakap kepada pemberita, Datuk Syahelmi berkata kejohanan itu antara lain bertujuan mencungkil bakat pemain muda dalam sukan bola sepak. Membangunkan bakat-bakat muda pemain daripada negeri Sabah untuk kita ketengahkan sebagai barisan pemain bawah 18, 20 dan 23 dalam kejohanan Super League nanti. Jadi daripada kejohanan yang telah kita laksanakan ini, kita mendapat sambutan yang begitu baik sekali. Alhamdulillah, saya rasa ini ada satu program yang sangat baik ya, di mana kita di Sabah ini kurang sudah orang cakap pemain-pemain yang berbakat daripada bawah. Jadi program sebegini kita amat puji. Dapat menarik minat orang-orang muda, khususnya di daerah-daerah. Ini yang kita mau dan kita berharap agar kejohanan ini bukanlah setahun sekali tetapi akan ada penyambungnya yang seterusnya. Kejohanan bola sepak Piala Safa peringkat negeri Sabah ini disertai 12 pasukan dari seluruh negeri. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Sahi, silakan. Terima kasih, Suaran. Sambutan Hari Susu Sekolah Sedunia Zon 1 Sabah A dan Wilayah Persekutuan Labuan berlangsung pagi tadi. Program julung kali diadakan di pulau itu merupakan acara bagi meningkat kesedaran mengenai kepentingan khasiat pemakanan kanak-kanak. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan, sebanyak 571 buah sekolah rendah terlibat dalam pelaksanaan program susu sekolah PSS. 554 buah sekolah bagi Sabah A dan 17 buah sekolah rendah di Labuan. Tahun lalu seramai 2,689 murid sekolah rendah di Labuan dan 80,722 murid sekolah rendah di Sabah layak mengikuti PSS termasuk pemegang kad OKU serta sekolah orang asli atau Penan. Pelaksanaannya bagi meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid sekolah rendah agar mendapat makanan seimbang khusus bagi murid daripada keluarga di bawah pendapatan garis kemiskinan PJK. Sistem e-premis dilancarkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi mewujudkan pangkalan data pemain industri. Ia bagi memudahkan akses kepada perkhidmatan berkaitan keselamatan kebakaran. Ketua Pengarahnya Datuk Nur Hisham Muhammad berkata sehingga kini 258 pengguna profesional telah mendaftar. Kesemua yang mendaftar terdiri daripada 17 orang jurutera keselamatan kebakaran, 9 buah firma kejuruteraan keselamatan kebakaran dan 77 orang profesional. Jangkakan daripada 88 modul apabila kita laksanakan, termasuk khususnya kepada yang pendidikan awam tu, bomba komuniti akan masuk, bomba sukarela akan masuk. Dia penggunaan dia jangka 1.75 juta. Jadi yang pentingnya kita dapat track record apa tu penglibatan individu-individu dalam program ni, kita dapat track dia punya record dia tu. Jadi kalau dia kata dia pernah menyertai bomba, kita kata boleh check memang dia ada nama dalam tu, dan kita kata in future sekarang ni kita kena orang cakap manually keluarkan sijil pada dia kan, tapi in future dia terus boleh print sendiri sijil.
Hadiah lumayan bernilai 1.3 juta ringgit ditawarkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menerusi cabutan WOW simpanan SSPN 2024. 983 pemenang disasarkan untuk menerima pelbagai hadiah menarik, termasuk 3 buah kereta, 3 motosikal dan wang tunai melalui 5 siri cabutan bermula 1 Januari hingga 31 Disember ini. Menurut pengurusi PTPTN, Datuk Nurliza Abdul Rahim, pendeposit yang ingin menyertai kempen hanya perlu membuka akaun atau membuat penambahan simpanan dalam skim simpanan pendidikan nasional SSPN dalam tempoh kempen. Setiap simpanan bersih SSPN Prime sebanyak RM50 layak mendapat 1 cabutan. Manakala RM50 bagi SSPN Plus pula layak mendapat 2 cabutan secara automatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih istimewa pada tahun ini, kita bagi lebih cabutan kepada yang membuka melalui aplikasi MyPTPTN. Tujuan kita adalah untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk menabung dan menggunakan aplikasi yang kita sediakan supaya mereka tak payah nak kena pergi ke cawangan, ke kaunter. Mereka hanya boleh membuat transaksi melalui aplikasi MyPTPTN. Dan lebih istimewa, kita ada simpan SSPN Prime, SSPN Plus, dan kepada yang membuat ansuran bulanan dia which is SSPN Plus, maka lebih cabutan yang mereka dapat untuk 2024. Sementara itu, pemenang utama cabutan WOW, Skim Simpanan Pendidikan Nasional Simpan SSPN 2023, Muhammad Azamuddin Arifin membawa pulang wang tunai bernilai RM150,000. Azam mengakui simpanan SSPN menjadi pilihannya kerana pelbagai manfaat yang menjamin masa depan anak-anaknya. Ini memandangkan simpanan tersebut patuh syariah, mendapat pengecualian LHDN dan dijamin kerajaan. Saya sarankan semualah, terutama ibu bapa, untuk mengambil peluang ni untuk menyimpan melalui kaedah yang dianjurkan oleh PTPTN sendiri. Contohnya macam SSPN ni, disebabkan banyak manfaat yang kita boleh peroleh di samping cabutan tahunan ataupun kempen-kempen yang dianjurkan oleh PTPTN sendiri. Manakala pemenang utama cabutan bulan menabung simpan SSPN pula, Zati Holwani Raza, memperoleh RM10,000 selepas 6 tahun membuka akaun SSPN buat 3 orang anaknya. SSPN PTPTN ni banyak kelebihannya, selain dia berguna untuk tabung simpanan pendidikan anak-anak. Dia ada dividen yang kompetitif. Dia ada saya boleh dapat pelepasan cukai dan berhasil. Dan simpanan ni pun dijamin oleh kerajaan. Lebih 28 program istimewa dirancang tahun ini bersempena sambutan Jubli Emas Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi pada 1 Februari. Antaranya Wilayah Persekutuan Berselawat, Forum Perdana Ehwal Islam, Pelancaran Surau Bergerak dan Majlis Akad Nikah Rahmah. Wilayah Persekutuan Berselawat merupakan acara pembuka tirai yang akan diadakan Rabu ini di Masjid Wilayah Persekutuan. Ia akan disusuli siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam pada keesokannya, menampilkan pendakwah terkenal tanah air. Membangun Khairah Ummah dipilih sebagai tema sambutan. Genap 50 tahun penubuhannya, Jawi terus memperluas fungsi dengan memberi perhatian terhadap proses pengukuhan syariah. Selain pemantapan akidah berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Kempen Geng Subuh Macam Jumaat terus jadi pilihan anak muda untuk mengimarahkan surau dan masjid. Perinciannya langsung bersama Zatul Ikmah Muhammad Nur dari Pulau Pinang. Baik, terima kasih. Kempen Geng Subuh Macam Jumaat kali ini terus menjadi ikutan termasuk dalam kalangan peminat sukan permotoran. Lebih 4,000 jemaah termasuk 3 kumpulan penunggang motosikal dari Kelab Pemilik Motosikal Berkuasa Tinggi NVOG, Kelab Adventure Touring Motorsport ATMS dan Kelab Permotoran Yamaha RZ member dari seluruh negeri hadir menunaikan solat subuh berjemaah. Ia bersempena program Mujahadah Subuh Macam Jumaat di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas.
Imam Masjid Abdullah Fahim Muhammad Azizun Nordin berkata, sambutan geng subuh sangat menggalakkan bukan sahaja di negeri lain tetapi juga di Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah juga ramai yang terlibat bersama dengan kita, kumpulan-kumpulan ataupun kita kata persatuan-persatuan motosikal yang berdaftar, antara NVOG, ATMS, RSZ members, sama ada daripada dalam dan daripada luar, dan kita dapat maklumat juga bahawa RSZ member ataupun persatuan-persatuan motosikal ini datang daripada luar negeri, sebagai contoh daripada Pantai Timur, alhamdulillah. Jadi merupakan satu perkara yang sangat penyertaan yang sangat memberangsangkan daripada kalangan orang-orang Islam itu sendiri untuk melebarkan syiar Islam. Program berkenaan dimulakan dengan qiyamul lail, solat subuh berjamaah, bacaan surah Al-Waqiah serta forum bersama panel jemputan. Katanya program seperti itu akan diadakan secara berkala dengan harapan lebih ramai jemaah hadir menunaikan solat subuh. Sementara itu, Presiden Kelab Pemilik Motosikal Berkuasa Tinggi NVOG Ahmad Fausul Syahril berkata, ahlinya menyambut baik penganjuran program yang kian menjadi ikutan hampir di seluruh negeri. Alhamdulillah, program hari ini kita nampak ramai yang hadir. So melebihi yang tadi kami anggarkan dalam 300 ke 400 buah motosikal yang berada di ruangan ini. So kami harap program ini dapat diteruskan lagi di masa yang akan datang. Alhamdulillah, memenangkan program solat subuh macam Jumaat ini dah jadi macam trending. Kita harap semua anak muda yang berada di sana bangun dan bangkit. Mari kita sama mengimarahkan masjid bersama masjid, insya-Allah. Kempen jelajah kesedaran kemurungan digital Reboot antara usaha pelajar tahun akhir Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia USM untuk mengelakkan masalah tersebut berlarutan terutama dalam kalangan belia. Program itu menggalakkan penggunaan teknologi digital yang seimbang, mendorong perbincangan terbuka dan memecahkan stigma mengenai kesihatan mental melalui pelaksanaan aktiviti interaktif. Pengarah projek Elangcover Narayanan berkata, aktiviti luahan masalah dan perbualan secara terbuka suara balang menerusi program itu dapat memberi sokongan kepada mereka yang mengalami masalah kemurungan digital. Ini memandangkan pihaknya menyediakan sumber sokongan dan kaedah untuk berdepan masalah berkenaan. Juga memberikan kesedaran untuk pelajar-pelajar universiti ataupun remaja dan dewasa muda tentang kesedaran tentang kemurungan digital ni. Sebab kemurungan digital ni suatu benda yang baru. Sebab sebelum ni kalau masyarakat kita tahu tentang kemurungan, tapi kemurungan digital ni suatu benda yang dalam era digital. Jadi ramai yang tak tahu. So kami punya target utama adalah untuk memberikan kesedaran dan juga memberikan beberapa solusi yang kita boleh untuk mengatasi kemurungan digital ni. Jelajah yang berlangsung selama 4 minggu itu di sekitar kapal Sing Drive dan Queen's Waterfront disertai 1,000 orang. Selain turut melibatkan 5 sekolah menengah di negeri ini, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Gambir, SMK Abdullah Munshi, SMK Tunku Puan Hafsah, SMK Hamid Han dan SMK Saint Xavier. Ini pula berkenaan sulaman kebaya mini. Siapa sangka kebaya yang bersaiz kecil dengan sulaman bercorak flora dan fauna mendapat sambutan yang baik untuk dijadikan perhiasan. Malah ada juga yang menggunakan kebaya mini tersebut sebagai pakaian anak patung simpanan mereka. Pengurus dan guru sulaman Nyonya Khairia Ghazali yang menghasilkan kebaya itu berkata, proses untuk menghasilkannya lebih rumit berbanding kebaya biasa. Ini memandangkan saiznya yang kecil dan memerlukan ketelitian. Sekurang-kurangnya tempoh 3 jam diperlukan untuk menyiapkan satu kebaya mini. Beliau yang mula berkecimpung dalam pembuatan kebaya mini sejak tahun 2007 itu turut menerima tempahan dari dalam dan luar negara. Saya lebih kepada motif flora dan fauna.
motif yang paling popular lah, yang paling digemari iaitu burung merok, macam ikan mas, rabbit. Bunga juga kita dari bunga peony, chrysanthemum, bunga Cina. Dan kita juga mempunyai kerawang. Banyak jenis kerawang seperti kerawang honeycomb, kerawang spider dan yang satu paling cantik sekali bagi saya kerawang krusi. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Kerjasama pelbagai perkhidmatan dalam sektor pelancongan di Perlis bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti penyampaian, malah manfaatnya bakal dinikmati pelancong yang berkunjung. Wartawan Sofi Samsudin ada laporannya. Di Inap Desa Wan Per yang terletak di Bintong, kerjasama bersama kelab rekreasi diadakan untuk menawarkan pelbagai aktiviti menarik kepada pelancong di seluruh negeri Perlis. Kalau pengunjung-pengunjung di sini teringin nak naik kuda, kita akan hantar kepada Kokmak. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti yang mana-mana pengunjung cuba request untuk kami akan cuba dapatkan. Ya. Tapi saya rasa Perlis ni memang semua ada. Tak kira dia nak apa pun kita memang ada di Perlis ni. Untuk menikmati keindahan alam semula jadi dan terusan Tempatan Banjir pula, Persatuan Kayak Nakawan menjalankan aktiviti berkayak buat pelancong. Kami memang dah ready untuk tu dan memang dah ada yang dah collab dengan kami. Contohnya macam All In Hotel di Jejawi tu, lepas tu Smart Leisure, UNIC dan ada beberapa lagi lah homestay yang minta kita sediakan brosur untuk diletakkan di depan punya homestay. Hasil kerjasama pelbagai perkhidmatan ini turut dirasai pelancong. Yang menariknya salah satunya yang laluan terowong lah. Yang kedua dia punya air yang bersih dan tenang dan persekitaran dia yang nature. Pengalaman berkayak ni dekat kawasan kampung kan, kawasan yang belum tercemar, kita boleh dengar bunyi-bunyi burung, bawa anak-anak sekali dia pun tak bahaya sebab kita ada guide yang akan follow kita sepanjang kita berkayak tu. Apa yang dapat disimpulkan, kematangan sektor pelancongan di negeri Perlis kini berada di tahap yang sangat baik. Ia juga disokong oleh pemain-pemain industri yang lebih mengutamakan kepuasan pelancong berbanding keuntungan, sekaligus memberi pengalaman menarik kepada pelancong di negeri Perlis. Sofi Syamsuddin, Berita RTM. Penduduk di Taman Haji Hadi, Kampung Gaung Pendek, Kota Baru hidup dalam kebimbangan akibat hakisan tebing Sungai Kelantan menghampiri kediaman mereka. Lebih membimbangkan, jarak antara tebing yang terhakis dengan kediaman salah seorang penduduk kini kurang daripada 1 meter. Penduduk Wan Nazman Wan Mustafa berkata kejadian itu berlaku sejak 2009 dan runtuhan semakin kerap berlaku setiap kali musim tengkujuh. Katanya taman perumahan tersebut mula didiami pada tahun 2008. Ketika itu jarak antara kediaman dengan rizab sungai hampir 100 meter. Dan keadaan pun semakin beratlah. Semakin teruklah dia punya runtuhan itu semakin teruk. Dan semakin hampir dengan rumah-rumah penduduk di sini. Kalau kira paling jarak paling dekat lebih kurang dah ada 1 meter daripada pagar rumah penduduk. 1 meter? Kurang daripada 1 meter. Bayarkanlah nak tidur malam tak boleh kalau musim hujan. Bunyi air sungai memang kuat. Memang saya memang takut lah. Begitulah nak ayatnya. Kalau boleh marilah tengok. Kalau sini ni mari tengok tanya khabar kita ni. Oh mana tu okey juga pun. YB pun marilah. Gitu. Agak-agak 10 ke 12 kaki dah. Mati tu lah. Tapi kan ada tempat tu baru nak terbih tu. Nak terbih tu. Soalnya kita rusing lah. Kita duduk dengan anak.
Seorang lagi penduduk, Muhammad Nawi Yaakob berkata ketika berlaku runtuhan pertama pada tahun 2009, dia terus melaporkan perkara tersebut kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Namun, setakat ini tiada tindakan dilakukan walaupun sudah beberapa kali aduan diajukan kepada pihak berwajib. Penduduk di sini terjejas akibat runtuhan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2009 lagi hinggalah sekarang. Jadi hampir saja dengan rumah, dengan pagar rumah, lebih kurang 3 hingga 5 kaki saja. Daripada 2009 sampai sekarang ini, saya sendiri telah membuat sebanyak 3 kali aduan. Termasuk 2 kali berjumpa pengarah JPS yang silih berganti dan juga jurutera JPS sebanyak 2 atau 3 kali juga. Tapi hingga sekarang tidak ada apa-apa tindakan yang dibuat. Pelbagai inisiatif diatur untuk meningkatkan kesedaran orang ramai supaya segera mendaftar dalam sistem pangkalan data utama padu di Terengganu. Antara program dijalankan, kaunter bergerak dan siri jelajah ke semua daerah di negeri itu. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Terengganu, Malini Sahul Hamid berkata pelaksanaan program dipergiat bagi memastikan 871,000 penduduk berusia 18 tahun ke atas mendaftar dengan padu. Mengikut rekod, sejak dilancarkan 2 Januari lalu hanya 11.3% atau hampir 99,000 penduduk sudah mengemaskini profil mereka menerusi sistem berkenaan. Keselamatan sistem ini adalah orang kata apa, terpelihara dan mempunyai jaminan keselamatan yang tertinggi lah, yang mana sistem padu ini dibangunkan oleh penjawat awam sendiri, dibangunkan oleh pihak mampu, oleh Kementerian Ekonomi dan DOZEM, yang mana sistem ini mempunyai dari segi keselamatan rangkaian, keselamatan sistem dan keselamatan data itu sendirilah. Jadi janganlah bimbang untuk keselamatan data ini, kerana ada pihak yang sentiasa memantau dari segi aspek-aspek keselamatan ini. Terdahulu beliau menghadiri program kesedaran dan taklimat sistem padu kepada golongan kurang upaya OKU di Kuala Terengganu. Inisiatif itu penting bagi memastikan tiada individu tercicir dalam menerima manfaat yang disediakan kerajaan termasuk 34,000 OKU di negeri itu. Untuk memberi mereka pendedahan dan juga pengetahuan berkaitan keperluan untuk golongan OKU mengisi sistem padu. Dan pada taklimat hari ini juga kita membekalkan mereka dengan ilmu-ilmu ataupun maklumat-maklumat yang mana kita untuk menangkis stigma-stigma negatif berkaitan dengan padu ni lah. Perlu memberi penerangan lah kepada diorang yang belum yang mana tak datang hari ini. Kita bagi penerangan untuk dia orang lebih fahamlah mengenai sistem padu ni. Beberapa pegawai turut ditempatkan di kaunter fizikal padu di Pejabat Jabatan Perangkaan Negeri dan di 66 pusat ekonomi digital PEDI. 3 maut dalam naas melibatkan 2 kenderaan di kilometer 48.8 Jalan Sungai Rengit, Kota Tinggi pukul 7.25 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Husin Zamora maklumkan mangsa berusia 22 hingga 46 tahun. Jelas beliau kesemua mangsa parah di kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Mayat dihantar ke Hospital Kota Tinggi untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Laporan itu mengakhiri berita wilayah dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.